صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk kita mengadakan kuliah asar. Mudah-mudahan kita habis daripada bekerja di sini, sebelum balik ke rumah kita singgah dulu di sini di Taman Syurga, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapat kedua-duanya sekali, dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya diminta untuk membincangkan berkenaan dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya huraikan panjang, elok kiranya kalau kita sama-sama nasyid dulu. Nasyid berkenaan dengan Asmaul Husna yang 99 ini, mudah-mudahan kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim, al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي تعالى البر تواب المنتقم الغفور رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita menyanyikan lagu Asma'ullahul Husna. Baik. Asma'ullahul Husna seperti mana yang kita maklum, seperti mana yang kita tahu, maksud Asma'ullahul Husna adalah nama-nama Tuhan yang baik, nama-nama Tuhan yang elok, nama-nama Tuhan yang sedap didengar, yang baik. Husna, husna maksudnya adalah baik. Jadi nama-nama yang disebutkan dalam ini adalah sebanyak 99. Ada sebanyak 99. Walillahil asma'ullahul husna, walillahil asma'illahil husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah ni adalah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka hendaklah kamu berdoa dengan menggunakan nama-nama yang baik ini. Baik, apa hukum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama baik Allah ni? Yang disebutkan dalam ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ini merupakan nama-nama Allah sebanyak 99 yang diambil daripada Al-Quran. Maksudnya ini sahaja yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal hakikat yang sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala cukup banyak, tak terbilang. Cukup banyak, melebihi daripada 99. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala takat 99 ni ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tu ada kekurangan. Takat ni nama. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mempunyai nama yang lebih banyak daripada 99. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dalam hadis Rasulullah yang menceritakan berkenaan dengan nama-nama Allah yang mulia. Cuma tak dikumpulkan dan juga tak dijadikan sebagai 99 ni. Dan Ustaz, kami nak tahu ke yang semua tu? Baik. Yang perlu kita i'tiqad dan yang perlu kita percaya bahawa
Yang 99 ini merupakan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berbagi yang lain ada lagi banyak. Maka kita kena i'tiqad dan percaya bahawa nama Allah bukan takat 99 ni ya, tapi lebih banyak lagi daripada ni. Itu yang perlu kita i'tiqad dan juga yang perlu kita percaya. Baik. Apa hukum kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ini. Asma'ullahul husna. Sebab berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah ini cukup mujarab. Saya nak cerita di sini berkenaan dengan hukum kita berdoa dengan menggunakan tawassul. Tawassul ni maksudnya kita menggunakan perantaraan. Tawassul, perantaraan. Hukum kita berdoa dengan menggunakan tawassul ada 4. Ni kategori. Yang pertamanya adalah kita bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ni kita berdoa kita pakai nama Allah. Contoh saya nak sebut macam mana? Tuan-tuan tengok. Dalam ni mana Allah Sayyidina Muhammad Al-Latif. Muka surat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dari bawah. Belah kiri sekali. 5 dari bawah, belah kiri sekali. Al-Latif. Al-Latif maksudnya adalah Tuhan yang Maha Lembut. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Allah ini, dia ada khasiat dia. Setiap di kalangan nama-nama Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, semuanya ada dia punya khasiat dia. Maksudnya ada tempat-tempat yang boleh kita gunakan. Kalau kita guna mujarab, gunakan nama-nama Allah. Sebagai contoh, Ya Latif. Latif maksudnya adalah Tuhan yang Maha Lembut. Tuhan yang Maha Lembut. Jadi Rasulullah SAW serta para ulama diajarkan kepada kita, kalau nak ajak anak-anak, kalau kita nak ajak anak-anak nakal itu, kita ada anak dia ni kita tegur tak makan saman, nampak? Kita halang dia buat langgar juga, dia tak kira. Maksudnya kita ni yang mak ayah ni tak larat tegur dah anak. Anak ni buat macam-macam benda lah. Nampak? Tak pergi sekolah. Bila kita hantar pergi sekolah, dia lari pula dah. Sampai kat sekolah tak masuk kelas. Balik rumah, dia tengok cerita. Ni nak SPM ni, nak SPM, tak baca buku. Habis nak buat macam mana? Baik, maka apa yang ulama ajarkan pada kita, kita takdim anak ni. Maksudnya kita ajarkan anak kita tadi ni dengan cara rotan, yalah salah satunya adalah dengan cara rotan. Mula-mula tegur tak makan saman juga, rotan. Idrib, Nabi sebut, fadribuha, pukullah anak-anak kamu, wahum 7 sinin, wahum 10 sinin, ketika mana dalam keadaan umur 10 tahun kalau tak solat. Baik, maka pukul anak tu bukan kita pukul pukul tak, tapi kita pukul anak tu adalah dengan lembut dan juga nak ajak dia. Sebab kita nak beritahu pada anak tu, ni Pak juga ada hati yang bukan, Pak juga ada sifat ikrah. Tak mau ikut cakap Pak kuatan. Nak beritahu pada ada keras. Biasa ayah ni lembut kan. Tapi masih tahap bapak juga ada keras. Keras macam mana? Dia ambil kuatan, dia pukul. Tapi pukul tu bukan sebab dia nak dera anak dia, bukan sebab nak bagi darah dah, sebab nak bagi tahu kata, ni aku pun garang juga. Begitu. Ambil rotan, pukul anak. Sambil pukul anak tu sebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah Tuhanku, bagilah lembut hati anak aku ni ya Allah. Bagilah lembut hati anak aku ni ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Lembut, bagilah lembut hati anak aku. Begitu. Ni yang para ulama ajarkan kepada kita. Ya Latif, Ya Latif, wahai Tuhan yang Maha Lembut, wahai Tuhan yang Maha Lembut. Niatkan dalam hati kita, lembutkanlah anak aku ni. Baik. Kita ni main satu waktu duit tak ada. Duit nak pakai betul. Nampak? Duit nak pakai betul. Anak kita masuk hospital. Pasal apa? Keracunan makanan. Tak pun ada masalah sekian-sekian. Maka menyebabkan yang si anak kita ni terpaksa untuk nak bedah, memerlukan kos dan juga duit yang banyak. Duit tak cukup. Jolok duit dekat ATM. Tengok duit tinggal sikit. Ish, nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana?
Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama Allah. Ya Razak, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki. Ya Razak. Tengok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari atas, nombor 2 daripada kanan. 5 dari atas, nombor 2 dari kanan. Ar-Razak, Tuhan yang maha memberi rezeki. Nampak? Tuhan yang maha memberi rezeki. Minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Razak, ya Razak, wahai Tuhan yang bagi rezeki, tolonglah ya Allah, bagi rezeki kepada aku. Lapangkanlah dada aku supaya aku boleh menerima ujian yang telah Engkau berikan. Begitu. Baik. Itu adalah perkara yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kata para ulama, kita berdoa dengan menggunakan nama Allah, hukumnya adalah harus, bahkan ia merupakan salah satu cara bagaimanakah nak mustajab doa tersebut. Perkara yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan amalan. Amalan diri kita. Ni tawassul guna amalan. Macam mana Ustaz? Kita ambil duit, kita buh dalam tabung nanti. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat aku sedekah ni, ya Allah, Engkau murahkan rezeki aku. Gitu. Niat pada Allah. Kita niat kepada, kita doa pada Allah ni dengan tawassul amalan aku yang baik ni, ya Allah, aku ikhlas padamu, ya Allah, Engkau tambahkan rezeki aku. Kita solat hajat 2 rakaat. Lepas-lepas kita solat hajat 2 rakaat tu, kita mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, mudahkanlah urusan aku, ya Allah, nak pergi buat haji ni. Susah sangat, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Ya Allah, mudahkan urusan aku. Kita doa bila? Lepas kita solat hajat. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan amalan yang baik. Menggunakan amalan yang baik. Baik. Satu kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu, satu kisah yang berlaku kepada zaman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Rasulullah, Nabi cerita kepada para sahabat. Ada satu kisah yang berlaku kepada 3 orang pemuda. Yang mana pemuda ni, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali mereka lari daripada pemerintahan yang zalim. Bila lari daripada pemerintahan yang zalim, ni bukan cerita Ashabul Kahfi ya, ni lain. Bila mereka lari, akhir sekali mereka lalu dekat sebuah gua. Lalu dekat sebuah gua pada waktu malam. Nak masa tidur lah. Bila nak tumpang tidur, masuk dalam gua tersebut, tengok-tengok, bila masuk ya 3 orang dalam gua tersebut, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, batu yang besar tutup gua, tutup pintu gua. Mereka 3 orang ni tolak pintu, tak boleh buka. Tolak kuat-kuat, tak boleh buka, tak buka juga. Maka salah seorang di kalangan 3 orang ni kata pada 2 orang, lah ni macam ni lah, saya duk rasa lah, aku duk rasa kita ni kira tak boleh keluar dah ni. Lah ni macam ni. Tuhan yang mana dia yang menjatuhkan batu ni, maka Allah jugalah yang akan buka batu ni. Yakin tak? Yakin. Baik, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan kita ni sebut berkenaan dengan amalan-amalan yang pernah dilakukan. Sebut berkenaan dengan amalan yang pernah dilakukan, amalan baik, dan bertawassul dengan amalan tersebut supaya Allah boleh buka pintu ni. Tuan-tuan, tengok keyakinan pemuda ni. Dia yakin yang kata Allah yang memberikan mudarat dan Allah yang memberikan manfaat. Tengok dalam ayat, tengok dalam ni. Allah yang memberikan mudarat. Sekejap saya cari. Baik. Buka surat 2. 1, 2, 3. 3 dari bawah belah kiri, belah kanan. 1, 2, 3. Ad-dar. Tuhan yang memberikan mudarat. Tuhan yang memberikan mudarat. Dia yakin yang Allah yang bagi mudarat. An-nafi', maksudnya adalah Tuhan yang memberikan manfaat. Dia pun yakin bahawa Allah yang bagi manfaat. Lalu macam ni kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah yang bagi mudarat dan dia juga lah yang akan bagi manfaat. Berdoa kepada Allah supaya Allah boleh buka balik pintu ni, boleh buka balik batu yang menutup pintu gua.
Lalu salah seorang di kalangan mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada seorang mak, ada mak dan juga ayah. Aku ni nak berbakti baik betul dengan mak dan juga ayah aku. Satu hari aku keluar pergi cari kayu api. Bila balik daripada cari kayu api tersebut, dapat duit, aku beli susu. Dan aku bertekad bahawa susu ni aku nak berikan kepada mak aku dulu minum. Walaupun aku ada isteri, walaupun aku ada anak. Bila aku sampai di rumah, aku nak bagi susu ni pada mak aku. Tengok-tengok mak aku dengan ayah aku dah pun tidur tengah malam ni. Lalu aku berdiri pegang susu ni, aku tak bagi, aku pegang ni dalam keadaan berdiri. Aku nak bagi pada mak aku minum. Waktu tersebut anak dan isteri aku duk tarik-tarik baju ni, tarik-tarik baju, kata nak susu, nak susu. Yang mak menangis dah, abang bagilah susu kat anak ni. Yang anak menangis, tarik kain papak ni, abang bagilah susu kat anak. Tak bagi, aku taruh, tahan. Sampailah pada esok pagi, mak aku bangun, mak aku jaga, Ya Allah, aku ambil susu ni, Ya Allah, aku berikan kepada mak dan juga ayah aku, kedua ibu dan juga ayah aku. Ya Allah, Tuhanku, kalaulah amalan aku ini merupakan amalan yang ikhlas kepadamu, Ya Allah, mengharapkan redha-Mu, Ya Allah, tolong Ya Allah, aku bertawassul dengan menggunakan amalan ini, Engkau bukakan pintu gua ni. Lalu dengan berkat doa tersebut, terbuka pintu gua sikit sebenarnya, tapi tak ada keluar. Lalu berdoa pula pemuda yang kedua, Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada sepupu. Sepupu aku cukup cantik, comel. Aku cukup minat kat dia. Lalu aku ajak dia kahwin. Dia kata dia tak mau, sebab dia tak minat daripada aku. Lalu aku pun tinggal dia. Berlalu tempoh 2 tahun. Bila dah 2 tahun, dia mai ziarah aku. Bila dia datang ziarah aku, dalam keadaan aku seorang-seorang di rumah, dia juga mai ziarah aku dalam keadaan seorang-seorang. Waktu tu, Ya Allah, aku tawarkan kepada sepupu aku ini duit sebanyak 120 dinar. Tuan-tuan boleh bayar tak? 120 dinar banyak mana? 120 dinar. Sekarang ni 1 dinar menyamai dengan 800 lebih ringgit Malaysia. 800 lebih ringgit Malaysia 1 dinar. Darab tengok dengan 100. 800 darab dengan 100 sama dengan 80,000. 80,000. 120. 20 tak kira lagi. 80,000 kita ambil bila 80,000 cukup. Aku tawarkan pada dia sebanyak RM80,000 dengan syarat dia mau bersama-sama dengan aku, dia nak hidup dengan aku. Akhir sekali dia terima. Dia ambil duit, dia terima. Bila malam tersebut aku nak berzina dengan dia, aku dah naik dah di atas dia. Tengok-tengok ketika mana aku naik tersebut, dia menyebutkan bahawa ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tiba-tiba badan aku jadi getar. Kenapa? Aku teringat-Mu, Ya Allah. Aku terus tinggalkan rumah, duit apa aku tinggal, aku lari. Ya Allah, Tuhanku, kalau betul lah aku ikhlas kerana-Mu, Ya Allah, Engkau terimalah amalan aku ni, Ya Allah. Tolong Ya Allah, keluarkan kami daripada gua ini. Bukakan pintu gua ni. Dan terbuka sikit, tapi tak ada keluar lagi. Perkara yang ketiga, pemuda yang ketiga berdoa kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada ambil seorang pekerja. Dia bekerja dengan aku. Akhir sekali bila dah buat kerja siap, aku nak bagi upah pada dia. Bila aku nak bagi upah dekat dia, tengok-tengok dia dah balik. Lalu aku simpan duit yang sebagai upah bagi dia. Duit tu aku beli ternakan kambing, aku beli lembu, lalu aku ternak kambing, lembu banyak. Sampai dah lepas 2 tahun, dia datang berjumpa dengan aku. Dia kata, wahai pemuda, aku nak balik upah aku yang 2 tahun dulu, aku lupa nak ambil. Lalu Ya Allah, aku bawa dia pergi ke ladang. Aku kata pada dia, engkau nak upah kau? Ni, semua ni upah kau.
kambing ada beratus ekor, lembu ada beratus ekor, ni semua upah kau. Lalu dia kata, hang main-main kot, main-main dengan aku lah, nak mahu kan? Tak, betul, ni semua upah kamu yang aku telah laburkan. Lalu ya Allah, dia ambil semua upah dia, langsung tak tinggal satu pun. Ya Allah Tuhanku, kalaulah aku ni tergolong di kalangan orang yang amanah, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kami daripada gua ini, bukakanlah pintu gua ini. Lalu pintu gua tersebut terbuka. Lalu 3 orang ni selamat daripada gua tersebut. Nak beritahu kata apa? Nabi SAW bila cerita kisah ni kepada para sahabat, maka para sahabat bertambah yakin bahawa Allah lah Tuhan yang ad-dar, yang memberikan mudarat, dan Allah lah Tuhan yang memberikan manfaat. Yakin. Dan juga kita juga boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amalan yang baik. Maka ittifaq para ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah harus. Perkara yang ketiga, berdoa dengan menggunakan orang-orang yang soleh. Kita bertemu dengan orang yang soleh, maka minta doa dekat dia. Ya Allah, minta doa dekat dia. Wahai Tuan hamba, wahai Tok Syekh, wahai Ustaz, doakan saya Ustaz, bagilah saya ni boleh menjadi pandai. Minta doa ke Ustaz. Anak-anak diminta supaya dia ni memohon doa daripada mak dan juga ayah. Sebab apa? Doa mak dan ayah ni adalah doa yang mustajab. Anak-anak kena ajar, bila nak periksa, bila ditimpa musibah, bila ada apa-apa, minta pada Allah, dan juga minta pada mak supaya doakan dia. Mak, doakan cik mak, cik nak periksa ni, cik nak periksa ni, doakan cik supaya cik dapat 9A dalam SPM. Doakan supaya cik dapat 8A dalam SPM. Maka mak berdoa. Maka menggunakan orang-orang yang soleh untuk berdoa, hukumnya adalah harus. Baik. Perkara yang ketiga, iaitu kita berdoa menggunakan orang-orang yang soleh yang telah pun meninggal. Apa hukumnya? Khilaf di kalangan para ulama. Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, hukumnya adalah harus berdoa dengan menggunakan orang-orang yang soleh yang telah mati. Sebagai contoh, jasad Rasulullah. Kita pergi ke Madinah, ziarah Rasulullah, kita memohon doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat jasad Rasulullah, ya Allah, Engkau kurniakanlah doaku, ya Allah, tunaikanlah hajat aku, ya Allah. Sekian. Itu adalah sebagai contoh. Dan pandangan yang kedua, kata hukumnya adalah haram berdoa dengan menggunakan orang yang soleh yang telah mati. Boleh? Baik, itu adalah 4 perkara. Pertama yang saya nak sebut, dia punya poin dia. Poin dia adalah pada perkara yang pertama, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ni Asma'ullahul Husna. Baik tuan sekalian. Perkara yang kedua saya nak sebut di sini adalah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni umat Islam, apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah, kita kena faham dan kita kena yakin bahawa maksud la ilaha illallah bukanlah hanya sekadar tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak. Bukan dekat tu ya. Oh, kami duk faham tak kat tu ya Ustaz. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak. Maksud ilah adalah Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan manfaat, Tuhan yang memberikan kesihatan, Tuhan yang memberikan sakit, Tuhan yang memberikan mudarat, Tuhan yang memberikan segala-galanya atas muka dunia ni. Maksudnya tidak ada Tuhan yang bagi rezeki, tidak ada Tuhan yang memberikan manfaat, tidak ada Tuhan yang memberikan mudarat, tidak ada Tuhan yang memberikan kesihatan, tidak ada Tuhan yang memberikan semangat, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kena ada i'tiqad hati. Hati tu berkenaan dengan apa? Tauhid. Kita pernah baca Asma'ullahul Husna. Maksudnya kita kena yakin dan percaya bahawa segala yang terjadi atas muka bumi ni, kesemuanya telah pun Allah takdirkan. Kesemuanya telah pun Allah takdirkan. Baik, kita nak test, nak tengok betul tak yang kita ni yakin dan percaya bahawa Tuhan adalah yang memberikan rezeki,
Tuhan yang memberikan mudarat dan juga yang memberikan manfaat. Nak test tengok, yakin ke tak yakin? Saya nak cerita, saya nak bagi sebagai contoh. Kita ada kereta, kereta baru beli. Bila kereta kita baru sangat beli, baru koyak plastik, pakai 3 bulan. Kereta apa? Saga FedEx. Saga yang baru 1.6, yang baru pula Saga FedEx. Bila naik kereta Saga baru ni, bawa pun cewi, seronok. Tengok Cina main belah ke tepi, pam. Kita tu bawa jalan elok lah ni, jalan ni keluar, nak keluar. Tengok Cina kat depan tu tak tengok lampu merah, terus main lanyak, brom, belah ke tepi kita. Kita keluar pintu, terus maki hamun Cina tu. Apa bodoh punya Cina, tak nampak ke? Dah lah kereta ni baru, brake tak ada ke? Marah kenapa? Marah pasal kereta baru. Marah pasal kereta baru. Maki hamun Cina, marah. Akhir sekali sembang dengan Cina tersebut, Cina tu setuju untuk nak ganti balik. Tak apa, bawa pergi kedai. Bila bawa sampai kat kedai pomen, kira apa semua Cina nak bayar, insurans dah sekian. Last sekali balik ke rumah masing-masing. Sampai ke rumah ni duk maki hamun ni. Kenapa? Cerita kat isteri, cerita kat bini, kita kat pak penakan ni, sekian. Duk marah ni. Lepas 10 jam baru teringat. Lepas 10 jam baru teringat apa? Tuhan yang tetap semua ni. Nampak? Allah nak uji kita, nak uji aku ni, nak tengok aku ni sabar ke tak sabar. Tuhan nak uji aku ni, tuan-tuan, kita ingat Allah bila lepas 10 jam baru ingat Allah. Tu tanda kata apa, tuan-tuan? Kalau kita ada aerial TV kita, dia ada aerial kita tu, dia tarik tak kuat. Dia punya apa? Dia punya aerial lah, tarik tak kuat. TV kita nampak kabur. Itulah kita, TV kabur. Pasal apa? Bila kena musibah, tak ingat Allah ni. Dia pakai hamun Cina. Pasal apa? Kereta baru. Lepas habis 10 jam baru teringat, ya Allah nak uji aku ni. Baru teringat. Pasal apa? Tadi kuliah Ustaz dah sebut bahawa Tuhan tu adalah Allah yang memberikan mudarat. Baru teringat. Bila? Lepas 10 jam. Tu tanda kata hubungan kita dengan Allah cukup jauh. Sebab apa? Bila kena musibah, tak ingat Allah. Sepatutnya kita ni umat Islam, bila kena musibah, terus ingat Allah. Kena Cina langgar ke tepi, bam, terus ingat, astagfirullahalazim, aku buat dosa apa, itu Tuhan nak uji aku ni. Terus ingat. Tu yang sepatutnya. Nampak? Tapi apabila berlaku kat atas diri kita musibah, kita pun tak berasa yang kata ni adalah Tuhan tetapkan. Nampak? Kita dah berasa apa? Sebab kita nampak sama-sama makhluk kan. Tapi sepatutnya orang yang beriman kepada Allah, mereka yang yakin dengan Asma'ullahul Husna, mereka yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apa saja yang berlaku, kesemua datang dari Allah. Oh Ustaz, kalau macam tu Ustaz, kalau betul lah kita ni yakin Allah tu yang bagi ujian kepada kita, contoh kira orang Cina tu, biar Cina tu. Awak yang kita kira orang Cina tu suruh dia bayar juga kereta kita. Oh tak kena. Pasal apa? Pasal Cina langgar kita, hak kita. Dia langgar kita, tu adalah hak kita yang nak minta dia tolong bayar. Tu hak kita. Nampak? Kita yakin bahawa Tuhan yang bagi rezeki. Ni, kita dapat gaji bulan-bulan. Gaji bulan-bulan 3,500. 3,000 bulan-bulan. Yakin dan percaya Tuhan yang Ar-Razak. Ni, Ar-Razak. Mana sebelah? Ar-Razak, Tuhan yang memberikan rezeki. Kita yakin dan juga percaya Tuhan yang memberi rezeki. Kalau betul kita yakin dan percaya Allah yang memberi rezeki, yakin dan juga percaya Allah yang memberi rezeki, maka kita pun tak risau kalaulah bulan tersebut ni tak ada apa. Kalau bulan tersebut tengok-tengok gaji kita tak dapat. Sebab apa? Sebab hati kita dan juga i'tiqad, kepercayaan kita bukan bergantung dekat gaji tu. Gaji yang dapat bulan-bulan tu Tuhan yang bagi.
Kalau ditakdirkan gaji tak dapat, ada rezeki lain yang main. Ada orang bagi zakat, ada orang bagi sedekah, ada orang lain nak bagi rezeki ikut plan lain. Sebab apa? Tuhan yang tetapkan rezeki. Ni kena yakin dan juga percaya. Tapi kita, kalau dah bulan tu ditakdirkan tak dapat gaji, ataupun gaji turun, gaji kena potong, susah hati dah. Susah dah, macam mana ni? Aku nak bayar kereta bayar 500, nak kena bayar rumah lagi bulan-bulan, nak kena bayar loan lagi. Loan yang tu, loan yang ni. Anak bini lagi nak bagi. Risau lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya hati kita dan juga iktiqad kita tak nampak yang kita rezeki Tuhan lagi. Sebab apa? Sebab kita dapat gaji setiap bulan. Ni bahaya, ni bahaya. Iktiqad bahaya. Nampak? Sebab itulah Nabi SAW dianjurkan kepada kita lagi elok untuk kita bekerja dalam keadaan berniaga. Sebab apa? Berniaga ni sebenarnya dia ajar kita praktik supaya rezeki tu kepada dari Allah. Sebab berniaga tak tahu banyak mana bulan tu boleh masuk. Ada waktu bulan tu masuk banyak, ada waktu bulan tu masuk sikit. Dan orang yang berniaga, dia yakin betul, yang kata Tuhan yang letak rezeki. Alhamdulillah, bulan tu dapat 3,000 ya. Alhamdulillah, rezeki aku ni bulan ni Tuhan nak bagi. Yakinlah. Bulan depan tengok-tengok rugi, dapat bulan tu sebulan niaga 500 kan. Alhamdulillah, Tuhan bagi aku rezeki banyak. Alhamdulillah, syukur banyak ni yang aku dapat. Bulan depan tengok-tengok tambah pula 7,000 dapat niaga. Alhamdulillah, rezeki aku ni. Yakin? Dan ustaz yang kami kerja dapat gaji bulan-bulan, salah ke? Tak salah, betul. Sebab apa? Tu upah hak kita ketika mana kita bekerja. Kalaulah majikan tak bagi duit, maka tu nama zalim. Tu nama zalim. Sebab apa? Sebab kita bekerja untuk mendapatkan upah. Dalam Islam nama al-ajru, maksudnya upah. Kalau majikan tak bagi duit, tu nama zalim. Kita boleh minta. Nampak? Boleh minta. Baik. Tetapi yang kita bicara pada sekarang ni adalah berkenaan dengan i'tiqad dan kepercayaan bahawa bukan majikan yang bagi rezeki. Yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita percaya. I'tiqad dalam hati kita. Nampak? Dan kita yakin dan percaya bahawa kalau dah tak ada rezeki, mati. Kalau rezeki tak ada, mati. Maka sebab itulah rezeki kita ni bila yang Allah tetapkan, Allah dah tetapkan dapat rezeki sekian tu sejak dalam perut mak ni, perut ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan bahawa apabila seseorang perempuan yang mengandung, maka anak tadi ini dalam kandungan tu akan ditulis berkenaan dengan rezeki dia, ajal dia, baik ataupun buruk, selama 4 bulan, 120 hari, 4 bulan. Perempuan, mana-mana perempuan yang mengandung 4 bulan yang pertama tu, dia tak berasa ya anak dia tu boleh bergerak lagi. Betul tak? Kita ayah ada pengalaman, tak berasa lagi. Kenapa? Bila masuk bulan yang keempat, anak masuk bulan yang keempat, barulah kita berasa yang perut isteri kita tu bergerak. Bergerak pasal apa? Sebab ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tiupkan ruh dalam anak tersebut. Dan anak ni telah pun siap dia punya takdir dia daripada awal dia lahir sampai dah dia mati esok, siap lah. Bukan dekat mati ya, tu esok nak masuk syurga ke, nak masuk neraka ke, siap semua lah. Ini takdir. Kita yang main dengan kuliah pada hari ni adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan hidayah supaya main dengan kuliah. Nampak? Oh, maksudnya Ustaz, kita buat semua kat atas muka bumi, kesemua Tuhan dah tetap, ya tetap dah. Cuma qada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Qada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Yang pertama adalah qada mubram, yang kedua adalah qada muallaq. Qada mubram maksudnya iaitu satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh diubah. Contoh apa dia? Ajal. Nak mati bila?
Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal, maka kamu tak boleh minta bagi lambat dan tak boleh minta bagi cepat. Ajal dia akan kena pada waktu yang memang Allah dah tetapkan. Tak boleh minta bagi cepat, tak boleh minta bagi lambat. Habis tu Ustaz, cara buat apa yang kita berdoa bagi umur panjang? Buat apa yang berdoa bagi umur panjang? Ya Allah, panjangkanlah umur kau. Lalu Allah tetapkanlah. Nampak? Al-Muhyi dia kata ni, Al-Muhyi, Tuhan yang menghidupkan. Allah dah tetapkanlah. Baik. Kita minta umur panjang, yang sebenarnya kita minta supaya dipanjangkan umur kebaikan. Sebab dalam umur kita ni ada keadaan di mana kita buat baik dan ada keadaan kita buat jahat. Dalam hadis tu Nabi ada menyebutkan bahawa anak-anak yang dalam perut tu telah pun ditetapkan takdir ke atas diri dia, syaqiyun aw sa'idun, baik ke jahat, baik ke buruk ke, kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia tu tak ada rezeki, maka mati. Kita ni kalau tak ada rezeki, mati. Lagi mana kita hidup, lagi itulah akan ada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita satu kisah. Satu kisah yang berlaku kepada seorang pemuda. Dia ni nak beritahu kita yakin betul. Yakin betul. Macam ni lah, dia mengaji berkenaan dengan akidah, tauhid, bahawa Tuhan tu yang bagi rezeki. Dia yakin lah, yakin. Dia keluar daripada kuliah. Dia masuk dalam hutan. Bila masuk dalam hutan, dia nak uji diri dia. Nak tengok aku ni yakin ke tak yakin yang Tuhan bagi rezeki. Nak uji. Masuk dalam hutan dalam keadaan tak bawa apa-apa makanan. Air pun tak bawa, makanan pun tak bawa. Bila dia berjalan masuk dalam hutan, akhir sekali berasa lapar, lapar ni. Tak apalah, jalan ni. Jalan, sampai dah dalam keadaan lapar sungguh, tak makan, akhir sekali jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, tengok takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kumpulan yang sesat dalam hutan. Ni yang kata takdir ni. Ada satu kumpulan yang sesat dalam hutan. Dan kumpulan tu bila tengok ada orang yang pingsan dalam hutan, terus kata, ni ada orang pingsan dalam hutan ni, terus lari. Bila pergi lari, pangku orang yang pingsan tersebut, pemuda yang pingsan tadi ni, akhir sekali, dia lapar ni, ambil ayam pun. Ni, ambil ayam, nak tuang. Bila nak tuang, pemuda tadi ni, terus dia kemam mulut dia. Tak makan, kemam mulut. Pasal apa? Dia nak uji, nak kemam mulut. Last sekali, di kalangan orang yang jumpa tu, dia kata, dia ni kena tarik ni. Kena tarik, penyakit tarik. Tarik ni, buka mulut dia. Orang pegang mulut, buka, ambil ayam tuang, ambil roti pun dalam mulut dia. Last sekali dia kata apa? Memang betul lah, Tuhan dah tetap rezeki. Aku tak mau minum, aku tak mau makan. Tuhan nak bagi makan juga. Nampak? Ni yang kata akidah yakin bahawa Allah yang bagi rezeki. Nampak? Tapi kita ni kena percaya dan juga yakin bahawa Tuhan yang bagi rezeki. Tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah mesti dah mempercayai bahawa adanya sabab musabab. Sabab musabab ni maksudnya kena usaha. Kena usaha. Sehari dia yakin betul ni lagi tak buat apa. Dia keluar lagi start kereta, keluar minyak tak apa. Lewat yakin Tuhan yang bagi jalan kereta ni. Minyak tak apa. Tak kena. Pasal apa? Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah kena yakin dan percaya bahawa adanya sabab musabab. Musabab, sabab ni maksud apa? Penyebab berlaku. Musabab maksudnya benda yang akan berlaku. Kereta bila kita buang minyak tu sebab. Dengan sebab adanya minyak, musabab berlaku apa? Kereta akan berjalan. Kena yakin dan percaya bahawa ada sabab dan musabab. Dan kena yakin dan percaya bukan minyak tu yang bagi jalan. Yang bagi jalan adalah Allah bagi jalan. Cuma kita kena usaha. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kena yakin dan juga percaya. Sebab tu yang kita bekerja. Kita bekerja sebab apa? Sebab kita nakkan duit upah. Duit upah tu aku nak bagi makan anak dan isteri aku.
Tapi yakin dan percaya bahawa upah ni adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya bergantung dengan majikan. Itu yang penting. Bukan bergantung dengan majikan, tapi bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam sebuah hadis Rasulullah ada mengatakan bahawa ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua dalam keadaan yang lapar, kecuali di kalangan orang-orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makanan daripada aku. At'imkum, aku akan bagi kamu makan. Minum, kata Allah. Hadis Qudsi. Nabi SAW cerita dalam keadaan yang mimpi. Turun wahyu daripada Allah. Akhir sekali dia cerita kepada para sahabat, kata-kata Allah begini, wahai hamba-hambaku, kamu semua dalam keadaan lapar, kecuali kepada mereka yang aku berikan rezeki. Nampak? Mintalah makanan daripada aku yang beri rezeki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, antara sifat lain yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan tengok muka surat 1, 2 daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5 Adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis Qudsi juga, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu, dan aku juga mengharamkan zalim ke atas sesama kamu, dan janganlah kamu saling zalim, menzalimi antara satu sama lain. Ini kata Allah. Baik, maksud zalim ni apa dia? Maksud zalim apabila seseorang dia melaksanakan suatu perkara yang di luar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah suruh dia tak buat, apa yang Allah larang, yang tu yang dia tak buat. Baik, maka itu nama zalim. Itu namanya adalah zalim. Bila Allah kata diri Allah tu adalah Tuhan yang adil, dia mengharamkan diri dia akan kezaliman, maka kalaulah kita ambil lain daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya kita zalim. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit macam manakah masalah kehidupan kita seharian, yang mana kalau kita berpegang teguh dengan agama Islam, maksudnya kita telah pun assalam, iaitu kita bersama dengan sifat Allah, iaitu Tuhan yang Maha Sejahtera. Mana assalam? Tuhan yang Maha Sejahtera. Baik, mana? Muka surat 2, 1 atas lagi. Assalam, Tuhan yang Maha Sejahtera. Baik, apabila kita masuk ke dalam agama Islam, kita ikut perintah Islam, maksudnya kita telah pun sejahtera, dan kita bersama dengan sifat Tuhan yang Maha Sejahtera. Baik, saya cerita sebagai contoh di mana dalam perkahwinan, dalam Islam perkahwinan, maka seorang ayah dia wajib memberikan nafkah kepada anak dan 2 isteri. Wajib bagi, setiap bulan wajib bagi. Nafkah yang macam mana? Iaitu berbentuk rumah, pakaian, makanan. Ini yang wajib bagi.